Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini saya Cikgu Biha akan menerangkan kepada ibu ayah tentang projek aulad kita untuk tahun ini. Okey, bagi pasti Alifan 13 Bandar Dato' On. Okey, insya-Allah saya akan memberikan taklimat projek aulad saya pada hari ini. Okey, yang pertama, tema untuk projek aulad kita adalah flora dan fauna. Okey, topik untuk tahun ini, projek aulad untuk tahun ini adalah memelihara ikan hiasan. Okey, insya-Allah hari ini projek aulad kita adalah memelihara ikan hiasan. Okey, sedikit pengenalan yang saya akan berikan. Okey, pendidikan awal kanak-kanak merupakan asas pendidikan bagi kanak-kanak dan merupakan aspek terpenting dalam proses pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak di awal persekolahan. Oleh yang demikian, aktiviti di peringkat awal kanak-kanak seharusnya seronok. Okey, dan mencetus sikap ingin tahu melalui penerokaan tentang dunia di sekeliling mereka. Okey, sememangnya pembelajaran berasaskan projek macam yang kita buat sekarang ni, projek aulad adalah benda yang baru, masih baru. Kalau sebelum ni kita berorientasikan peperiksaan, tapi sekarang ni kita cuba untuk memperbaharui kaedah. Jadi kita guna dalam menggunakan projek. Okey, ianya sangat sesuai dilaksanakan sejak usia awal bagi menanam minat kanak-kanak untuk belajar, khususnya untuk mengetahui benda-benda yang berlaku dalam sekeliling dia lagi mendalam. Okay, sebelum ni seperti yang kita tahu, projek ni berkaitan lebih kepada orang dewasa. Orang dewasa lah. Kalau orang yang masih kanak-kanak, dalam usia kanak-kanak sekarang ni, anak-anak kita khususnya, kurang didedahkan dengan projek. Okay, jadi salah satu inisiatif yang pasti ambil untuk menanam minat belajar dalam didik kanak-kanak khususnya, jadi kita memperkenalkan projek. Okay, untuk projek aulad untuk tahun lepas kita buat menanam pokok. Untuk hari ni, untuk tahun ini, tema kita flora dan fauna. Tajuk kita adalah pelihara ikan hiasan. Okey, tujuan kenapa kita laksanakan projek aulad ini adalah, yang pertama, membina asas pembelajaran dan perkembangan minda kanak-kanak pada masa hadapan. Kita nak bina minda diorang ni fikirkan apa. Okey, yang kedua, membantu dalam perkembangan pemikiran kreatif dan kemahiran penanggulan. Kita nak bagi anak-anak kita ni cuba explore berkemahiran kreatif. Diorang fikir ni benda-benda yang di luar jangkauan sebenarnya. Okay, yang ketiga adalah meningkatkan minat kanak-kanak terhadap pembelajaran sains dan matematik dan minat terhadap kerjaya yang berkaitan. Okay, seterusnya, mengembangkan sifat ingin tahu, suka bertanya dan suka menyiasat. Okey, yang kelima adalah memberi pengalaman luas kepada kanak-kanak mengenai dunia semula jadi dan dunia buatan di sekeliling mereka. Kita nak bagi anak-anak ni cuba explore benda yang ada dekat sekeliling diorang. Okey, seterusnya adalah objektif SPPM. Okey, SPPM membina dan menilai perkembangan murid secara lebih menyeluruh dan mengurangkan kebergantungan kepada kaedah peperiksaan. Ini yang saya sebutkan tadi. Kita nak cuba kurangkan kaedah peperiksaan ni, exam oriented. Kalau sebelum ni, kalau kita tengok kebanyakan, kalau daripada zaman kita dulu kecil-kecil kan belajar, benda ni kita nak menilai anak-anak dengan peperiksaan. Nilai markah tu adalah nilai kepandaian anak-anak kita, kepandaian kita. Tapi sekarang kita cuba ubah. Kita nak tengok macam mana perkembangan murid ni melalui projek yang diorang akan jalankan. Okey, panduan ibu bapa yang pertama adalah setiap murid akan melaksanakan projek aulad mengikut tema dan tajuk yang telah ditetapkan. Murid akan diberi penerangan oleh guru kelas. InsyaAllah saya akan terangkan. Untuk next ni akan ada taklimat bersama anak-anak, bersama saya, supaya anak-anak lebih jelas tentang projek aulad yang anak-anak ni akan jalankan. Okey. Yang ketiga, ibu bapa penjaga diharap dapat memberi kerjasama seperti membantu murid menyediakan bahan. Okay, kalau sebelum ni, seperti yang sedia maklum, kalau projek aulad ni kita buat dekat sekolah, cikgu yang akan sediakan perkakas dan bahan-bahannya. Cikgu yang akan bimbing apa yang perlu anak-anak buat daripada awal sampailah hujung projek. Tapi disebabkan sekarang ni dalam fasa pandemik, dalam fasa kita ber-PDPR, pembelajaran dan pengajaran dari rumah, jadinya
kami amat mengharapkan kerjasama daripada ibu ayah untuk membantu anak-anak, membimbing anak-anak, menyediakan bahan dan melaksanakan projek daripada awal hingga akhir. Okey, anggaran kos penyediaan barang adalah sebanyak RM15 sahaja. Okey, tapi RM15 ni pun boleh dikatkan lagi. Boleh potong lagi lah kosnya. Okey, seterusnya, ibu bapa penjaga diharapkan dapat memberikan kerjasama dalam membimbing murid melaksanakan projek aulad. Minta kerjasama ibu ayah untuk membantu. InsyaAllah saya yakin dan pasti ibu ayah sangat membantu. Okey, ibu bapa diminta untuk menyimpan bahan bukti video durasi 3 hingga 5 minit sahaja. Okey, ini insyaAllah saya akan terangkan next sekejap lagi. Ataupun gambar. Okey, murid hendaklah memakai baju senam pasti untuk rakaman video maupun gambar ketika melaksanakan projek. Waktu laksanakan projek tu, laksanakan tugasan tu, anak-anak perlu memakai baju senam pasti. Okey, hasil tugasan murid ni akan jadi bahan bukti dalam pengisian rekod. InsyaAllah saya akan nilai anak-anak melalui video tugasan tersebut. Okey, yang seterusnya adalah rakaman video projek atau gambar perlu dihantar kepada guru kelas masing-masing. Tempoh masa penghantaran rakaman video bermula hari ini, insyaAllah sampai 15 Ogos. Lamalah insyaAllah kami akan bagi masa kepada ibu ayah untuk hasilkan video tugasan anak-anak sampai 15 Ogos. 15 Ogos kami terima yang last due date. Okey, sebarang persoalan boleh hubungi guru kelas masing-masing. Okey, itu adalah sedikit panduan untuk ibu ayah. Macam mana cara untuk melaksanakan projek ini? Okey, seterusnya saya akan terangkan bahan-bahan yang diperlukan sepanjang projek aulad ni dilaksanakan. Okey, bahan yang pertama, akuarium saiz mini, saiz yang kecil sahaja. Saiz yang kecil sahaja. Ataupun ibu ayah boleh gantikan akuarium saiz mini ni dengan balang kuih. Akuarium saiz S tau, saiz S. Dia besar macam ni je. Dia kecil lah, tak besar pun. Okey, ataupun boleh digantikan dengan balang kuih. Ni kita nak menjimatkan kos, boleh gunakan balang kuih, tak ada masalah. Jadinya kosnya tak banyak lah yang kita perlukan. Okey, seterusnya bahan yang lain adalah yang pertama, air mineral ataupun air bertapis. Kalau ibu ayah dekat rumah ada kowe, ada kuku, boleh gunakan untuk belikan hiasan ni. Contoh, kalau kita tak ada, boleh beli air mineral. Air mineral, air yang bertapiskan, ataupun gunakan air pipe tapi kena beli anti klorin. Masukkan sikit lah anti klorin dalam tu. Okey, seterusnya makanan ikan. Ikan hiasan. Ikan hiasan pun 1 hingga 2 ekor sahaja. Cukup dah tu, memadai, sikit je, tak perlu banyak-banyak. Okey, dan seterusnya adalah lukisan ikan. Lukisan ikan ni ibu ayah boleh print ataupun lukiskan. InsyaAllah saya akan attachkan dekat dalam grup. Okey, seterusnya adalah bahan hiasan. Okey, bahan hiasan yang kita perlukan, yang pertama batu hiasan, pokok hiasan ataupun cengkerang hiasan. Okey, untuk bahan hiasan, ketiga-tiga bahan hiasan ini adalah pilihan. Nak guna boleh, tak guna pun tak apa. Okey, macam tu. Boleh pilih sama ada nak guna batu hiasan sahaja, ataupun pokok hiasan sahaja, ataupun cengkerang hiasan. Boleh pilih. Ataupun nak gunakan tiga-tiga sekaligus. InsyaAllah tak ada masalah. Boleh juga. Okey. Atau untuk kita kurangkan kos, batu hiasan ni ibu ayah boleh ambil. Contoh kalau kat rumah kita ada batu kan, batu-batu yang kita boleh gunakan untuk hiasan, boleh ambil, tak ada masalah. Pokok hiasan pun sama. Kalau ada pokok-pokok yang comel-comel, yang kecil-kecil kat rumah kita kan, pun boleh guna. Kita cuba kurangkan kos dan kita guna pakai apa yang ada pun tak ada masalah. Okey, seterusnya adalah proses pelaksanaan projek aulad ni saya bahagikan kepada 3 fasa. Fasa yang pertama adalah fasa sebelum, fasa kedua fasa semasa, dan fasa yang ketiga adalah fasa selepas pelaksanaan projek aulad ni. Okey, fasa yang pertama adalah fasa sebelum. Sebelum ni adalah seperti yang saya buat sekarang ni, saya berikan taklimat kepada ibu ayah. InsyaAllah next saya akan berikan taklimat kepada murid supaya mereka lebih jelas. Okay, fasa yang kedua adalah fasa semasa. Fasa semasa adalah pelaksanaan projek aulad.
bersama ibu bapa atau penjaga. Ibu bapa lah. Okey, ibu bapa perlu merakam atau mengambil gambar murid bersama tugasan. Hantar tugasan tersebut kepada guru kelas masing-masing. Okey, tempoh untuk melaksanakan projek Aulad ni bermula hari ini. Hari ini 18 Julai sehinggalah 15 hari bulan Ogos. Waktu tu ibu ayah perlu hantar dah. Last due date. InsyaAllah selepas 15 Ogos saya takkan terima dah. Supaya kita nak fasa selepas tu berlangsung secara lancar lah. Okey. Fasa yang pertama adalah fasa sebelum taklimat tentang projek Aulad diberikan kepada murid, ibu bapa dan penjaga melalui medium online dan rakaman. Seperti yang saya dah buat tadi, medium online. Dan saya akan buat rakaman kepada ibu ayah yang tak dapat hadir. InsyaAllah saya akan berikan rakaman. Okey. Semasa pelaksanaan projek Aulad murid bersama ibu bapa atau penjaga, ibu ayah perlu merakam atau mengambil gambar murid bersama tugasan. Okey, insyaAllah saya akan terangkan sebentar lagi. Okey, langkah yang pertama, minta bantuan kerjasama ibu ayah untuk bantu menyediakan bahan-bahan untuk projek Aulad ni. Okey, seperti yang saya sedia maklum tadi, akuarium ni ibu ayah boleh gantikan dengan balang kuih. Kita nak jimat ikan kos kan, kita boleh tukar dengan balang kuih, air yang bertapis ataupun air mineral, ikan hiasan, bahan-bahan hiasan, makanan ikan. Okey, bagi yang mempunyai kemudahan printer, bolehlah print gambar hiasan supaya kita boleh tampal dekat belakang akuarium. Ataupun kalau tiada kemudahan printer, boleh lukiskan dan anak-anak kita yang warnakan. Kita berikan mereka 100% kepercayaan untuk mereka melaksanakan projek Aulad ni. Kita bimbing je, bukan kita bantu kita warnakan sekali, tapi kita bimbing je. Okey, seterusnya langkah yang kedua, warnakan kertas lukisan dan tampal pada bahagian belakang akuarium tu. Okey, kalau seperti yang dalam gambar ni, dalam slide ni yang ibu ayah boleh lihat, saya lukis dan warnakan kertas lukisan ni. Lukis dan warnakan pun boleh, tak ada masalah. Okey, ataupun ada kemudahan printer, okey, boleh print gambar ni. Okey, seterusnya langkah yang ketiga, masukkan bahan-bahan hiasan ke dalam akuarium. Okey, langkah-langkah ni biar anak-anak kita yang buat. Kita bimbing saja, kita beri arahan. Okey, contoh kita kata Ahmad masukkan batu hiasan dalam akuarium. Ahmad masukkan batu hiasan dalam balang kuih. Biar anak-anak kita yang explore macam mana dia orang nak masukkan, macam mana cara-cara dia. Biar dia orang yang buat. Okey, kita bimbing dan lihat saja. Okey, seterusnya langkah yang keempat, masukkan air mineral ke dalam akuarium. Air mineral ataupun air bertapis 3/4 sahaja. Suku dalam akuarium tu. Pun kita bagi anak-anak kita yang buat. Macam mana caranya? Mungkin kita masukkan kat dalam cawan yang kecil, biar anak kita yang masukkan satu-satu dalam akuarium. Biar diorang yang buat, biar diorang yang rasa. Biar kita nak anak-anak kita explore sendiri. Macam mana cara-cara dia. Okey, langkah yang kelima, masukkan ikan hiasan ke dalam akuarium dengan berhati-hati. Ini pun sama. Kita nak tengok macam mana kreativiti anak-anak kita ni. Masukkan ikan ni, macam mana cara diorang masukkan supaya ikan ni tak lompat-lompat. Macam mana cara? Kita biar anak kita yang buat. Kita bantu dan bimbing dari sebelah je. Okey. Langkah yang keenam, tutup akuarium dengan cermat. Baru diorang nampak, wah ini dia yang buat. Macam gitu. Okey, langkah yang ketujuh, beri makanan kepada ikan dengan kuantiti yang sedikit. Kenapa sedikit? Sebab ikan kan kecil-kecil kan? Jadinya ikan kan kecil-kecil, jadi bagi makan sikit lah. Kalau banyak nanti kotor air akuarium tu kan. Okey, seterusnya item yang perlu ada dalam video tugasan ni, yang pertama, pendahuluan. Okey, pendahuluan ni murid perlu memperkenalkan diri. Contoh, dia cakap, Assalamualaikum cikgu, nama saya Nabi Habibti Atan, umur saya 5 tahun. Saya daripada Pasti Al-Irfan 13, kawasan Tebrau, Negeri Johor. Kita minta anak-anak kita yang memperkenalkan diri. Kita bimbing dari sebelah. Kita bagi tahu, okey, adik cakap macam ni, nama saya Aki apa. Kita bimbing dari sebelah. Tapi anak-anak kita lain sebut satu-satu. Okey, itu pendahuluan. Okey, yang kedua adalah dalam video tugasan tu perlu ada langkah-langkah murid sedang membuat projek. Bermula langkah yang pertama hinggalah langkah yang ketujuh.
Semua langkah-langkahnya. Yang ketiga, penutup. Okey, penutup ni ucapan perasaan murid sepanjang melaksanakan projek. Contohnya dia cakap, sepanjang melaksanakan projek ni saya rasa sangat seronok. Saya rasa sangat gembira. Kenapa? Sebab saya dapat kenal ikan, saya dapat bagi makan ikan. Kita minta anak-anak kita yang luahkan apa perasaan diorang sepanjang buat projek ni. Okey, yang keempat, video ni perlulah berdurasi 3 hingga 5 minit sahaja. Kita bagi minimum lah. 5 minit tu maksimum dah. Sebab supaya kita benda tu tak terlalu besar dan sesuai lah untuk ditonton. Sebab kalau panjang sangat mungkin kita rasa bosan kan. Okey, tarikh penghantaran terakhir adalah 15 hari bulan Ogos 2021. Panjang lagi ni masa. Jadi boleh buat daripada sekarang supaya kita tak terkejar-kejar. Okey, seterusnya fasa selepas. Selepas guru kelas saya akan menilai projek murid-murid dan direkodkan ke dalam buku penilaian murid. Okey, InsyaAllah nanti saya akan rekodkan lah. Cara saya nak rekodkan tu nanti melalui video tugasan yang diberikan. Okey, kalau tak ada video tugasan, tak ada lamarkan untuk anak-anak. Jadi ibu ayah perlulah hantar video tugasan itu kepada saya. Okey. Seterusnya, penilaian projek terbagi kepada 2, baik dan sangat baik. Okey, untuk baik, penghasilan projek dibuat mengikut cara dan bimbingan guru. Bimbingan ibu ayah lah kat rumah kan. Jadi anak-anak ni buat projek ni ibu ayah bimbing daripada sebelah. Kita duduk sebelah, kita duduk depan dia, kita bagi tahu. Okey, adik, langkah yang pertama adik perlu ambil akuarium. Sedikit akuarium. Okey, langkah yang kedua adik perlu ambil batu hiasan, masukkan dekat dalam. Kita bagi tahu satu-satu. Tapi kita bukan tolong buatkan sekali. Dia yang buat. Okey, yang kedua, anak-anak ni dapat menerima arahan dengan panduan guru dan waris. Okey, yang ketiga, membuat projek dengan langkah-langkah yang diberi. Tidaklah tiba-tiba dia ambil ikan dulu masukkan. Tak ada air. Meninggal ikan tu. Okay, jadi masukkan satu-satu ke dalam akuarium tu. Masukkan ikut langkah yang diberilah. Okey, seterusnya, penglibatan murid sepanjang projek boleh menghasilkan projek dengan rangsangan. Biar tangan-tangan mereka yang bergerak, biar tangan mereka explore macam mana rasa batu tu, macam mana rasa air tu, macam mana cara diorang nak ambil ikan, masukkan. Okey. Jadi persembahan video rakaman projek yang baik. Okey. Itu untuk penilaian projek yang baik. Okey. Kalau untuk sangat baik, yang pertama adalah anak-anak ini mempunyai pemikiran yang kreatif dan boleh melakukan projek dengan cara yang tersendiri. Ikut cara diorang. Contoh kita katakan, Ahmad masukkan batu hiasan dan akuarium. Jadi Ahmad pun masukkan. Tidak perlu pun kita bagi arahan. Kita masukkan sikit depan, sikit kat belakang, sikit kat tengah. Masukkan rata-rata, tak perlu. Kita tengok dulu macam mana cara dia explore, macam mana cara dia ambil, macam mana cara dia buat, masukkan satu-satu tu. Anak-anak ni biar kita bagi mereka kepercayaan untuk susun sendiri benda-benda tu. Okey, yang kedua, mudah dan cepat menerima arahan dari guru dan waris. Mudah dan cepat terima arahan. Kita tak perlu pun cakap banyak kali, dia orang dah dapat dah. Dah terima dah benda tu. Okey, seterusnya, bersungguh-sungguh dan melakukan aktiviti yang terbaik dan melaksanakan langkah-langkah yang diberi dengan kreatif. Mesti waktu ni kita akan nampak, macam ni anak aku. Kita mesti nampak bijaklah mereka nak mengendalikan projek tu. Okey. Yang keempat, penglibatan yang maksimal sepanjang projek. Okey. Persembahan video rakaman projek yang lengkap mengikut masa yang ditetapkan. Okey, 3 hingga 5 minit sahaja. Jangan lebih. Jangan lebih-lebih. Nanti dia akan berat dan susah kita tengok. Okey, reka hias hasilan projek kreatif dan menempati. Okey, setakat itu saja. Alhamdulillah, terima kasih daripada saya, Guru Kelas 5 Ibnu Rushdi. InsyaAllah, jika ada sebarang persoalan, boleh maklumkan kepada saya. InsyaAllah saya akan cuba terangkan satu persatu. Okey, terima kasih Ibu Ayah, terima kasih anak-anak di atas segala kerjasama yang diberikan. InsyaAllah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.